Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Farah ucapkan kepada anda semua pengguna-pengguna Sescape. Alhamdulillah, so hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk kita punya kelas onboarding session bersama tim kuasa. Jadi sebelum Farha nak start kelas Farha hari ini, suka untuk Farha ingatkan untuk anda semua boleh bukakan kamera lah. So boleh tengok wajah-wajah gembira ceria kita pada pagi ni. Wajah-wajah anda lah. Jadi Farha nampak kat sini ada semua subscriber puasa. Ada juga yang baru join, jadi Farha boleh minta anda semua dulu sebelum kita tunggu rakan-rakan lain yang masuk. Boleh tak Farha nak anda semua onkan kamera? By the way, boleh jelas tak suara, boleh dengar tak suara Farha dengan jelas? Kalau jelas boleh komen jelas. Okey, Farha nampak kat situ ada Tuan Afif Adnan buka kamera. Terima kasih Tuan. Okey, jadi okey, Alhamdulillah jelas ya. Jadi sebelum kita mulakan kelas kita pada pagi hari ini, Farha nak kita sama-sama startkan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, amin amin ya rabbal alamin. So insyaAllah hari ini Farha akan bantu anda untuk sedikit sebanyak mengenal menggunakan sistem kuasa. Jadi kepada yang belum buka kamera lagi, kalau nak buka kamera boleh Farha alu-alukan lah, so lagi Farha boleh nampak muka anda, so lagi best lah kelas kita pagi hari ni. So sebelum Farha start, Farha akan nak tahu juga anda semua ni daripada mana dan buat bisnes apa. Boleh tak komen dekat ruangan chat so that Farha kenal lah juga hari ni siapa yang datang. Cuba komen dekat ruangan chat. Anda buat bisnes apa dan daripada mana. Okey, sementara tu Farha boleh get ready kan untuk login account. Okey, Tuan Hafiz daripada Dungun Marketing Proton. Hai Tuan Hafiz. Okey. Lagi yang lain ada tak? Affiliate dari Kelang. Hai Puan Siti Hajidah Aziz. Assalamualaikum. Kedai spek mata. Masya Allah Cik Puan Erna. Betul ke Cik Puan ke Cik? Cik Erna. Okay. So anda semua pastikan anda dah ada di depan laptop ya, supaya kita boleh buat onboarding session ni kita buat sama-sama. Maksudnya terus buka dalam laptop, terus boleh ikut. Masya Allah, Puan Nur Ismail dari Kelantan, butik pakaian. Wow, ramai ya daripada satu Malaysia hari ni. Sebelum Malaysia ada. So jadi tanpa melengahkan masa lagi, Farha tengok semua pun macam dah ready. Dah ready ke semua? Kalau dah ready, komen ready. Ada tak yang dah ready? Okay, Alhamdulillah dah ready ya. So dah ada depan laptop apa semua. So kita akan pergi ke page kuasa. Jadi permulaannya kalau anda nak login akaun kuasa sangat-sangat mudah. Anda boleh pergi sahaja ke kuasa.io. Macam Farha dah buka dekat sini. Boleh tengok. Okay, anda search kuasa.io dan dekat sini boleh tekan login sekarang. So dia akan keluar home page kita dekat sini dan anda masukkanlah nama, email dan password akaun kuasa anda. Kejap Farha masuk login Farha punya password dulu. Okay. So bila dah login, anda akan keluar ke dalam dashboard. By the way Farha nak tahu juga, ada tak yang baru saja melanggan kuasa? Cuba komen. Saya, ada tak? So dekat sini ada juga aktif subscriber kita yang baru saja langgan. Baru-baru ni lah, mungkin baru semalam, kemarin. Ada tak Farha nak tengok hari ni yang datang kelas? So anda boleh ikutlah juga sama-sama dengan Farha macam mana cara untuk gunakan sistem. Ya, Tuan Afiq Aznan, ya Farha ingat. Dah lama dah langgan kuasa, Alhamdulillah. So pertama sekali, kalau kita dah login, anda boleh lihat kita akan pergi ke dashboard. Anda nampak dashboard dekat sini. Dashboard kuasa sale. Jadi dalam sistem kuasa ni, anda ataupun yang dah lama ataupun yang baru mesti dah tahulah kita ada 3 kuasa, maksudnya 3 function.
Baru sebulan lebih banyak tak lagi. Masya Allah, tak apa. Puan Nur Ismail, hari ni Farah akan ajar, bantulah. Sama-sama kita belajar ya. So dalam kuasa kita ada 3 jenis kuasa. Iaitu, kalau anda nak tengok dekat mana, pergi belah kanan ni. Sebab ramai yang macam selalu tersilap. Macam mana saya nak blasting kat sini tak ada pun tulis broadcast apa semua tu. Macam mana ni, apa ni? So anda boleh pergi bahagian atas sebelah kanan, sebelah gambar anda. Anda boleh kat sini actually anda boleh letak gambar profil anda ya. Tengok macam Farha, Farha letak gambar Farha. So sebelah kanan atas ni ada button. Anda tekan dia akan keluar. Choose your kuasa. Maksudnya anda boleh pilih kuasa yang anda nak gunakan. So function kita ada 3. Kuasa blast, kuasa CRM dan kuasa sale. So hari ni Farah akan go through semua. Jadi permulaan insyaAllah Farah akan start dengan kuasa blasting. So bismillah dulu semua. Bismillahirrahmanirrahim. So kita klik kuasa blast. Okay. Jadi semua dah buka dalam kuasa blast ke belum? Ikut sama-sama dengan Farha lah. Lagi senang, anda boleh ikut terus. So ini dia untuk kuasa blasting. Kalau anda boleh tengok mana yang baru saja subscribe. Kita ada 3 kuasa macam tadi Farha kata. So kita akan belajar kuasa blasting dulu. Ini yang basic lah Farha ajar balik. Okay. So mula-mula macam mana cara untuk anda blasting adalah anda perlu masukkan database. So mula-mula sekali anda perlu pergi ke bahagian kontak dan anda pergi ke manage tag. Jadi untuk tagging ni adalah untuk anda masukkan database anda. Jadi kalau anda baru lagi daftar, dia akan kosong lah dekat sini. Tapi kalau anda dah pernah buat, dia akan keluar macam Farah punya ni. So tagging ni apa? So tagging ni adalah untuk labeling database yang anda nak blast pada hari tersebut lah. Kalau pada certain hari. Contoh, Farah nak simpankan database ni, nama dia blasting bulan Ogos. So bolehlah kita tekan add tagging, kita tulis blast bulan Ogos. Tapi pastikan, Farah sarankan untuk nama tagging ni pastikan tak ada guna avoid lah. Kita elakkan daripada guna simbol ataupun macam simbol koma ke apa apostrophe supaya dia lagi mudah. So boleh guna huruf ataupun numbering sahaja. Setakat ni boleh ikut ya semua? Boleh ya? Okay. Dan tekan save, dia akan keluar dekat sini. So anda boleh tengok lah. Macam Farha save tadi, last bulan Ogos. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Irfan reply, respon Farha. Okay. Ni dia blast bulan Ogos. So kalau kosong dekat sini maksudnya anda kena masukkan database lah. Yang ni Farha cerita juga pada yang baru subscribe. So anda yang dah pernah tahu tu boleh buat sama-sama jugalah. Kita bantu kawan-kawan kita yang baru masuk. So untuk anda masukkan data di dalam ni, anda boleh add secara manually ataupun anda add melalui CSV Excel lah. Jadi melalui kena ada nama, email dan nombor telefon. So kalau add manual, straightforward lah. Letak nama, email dan nombor dekat sini dan tekan add new. Ataupun anda boleh import secara CSV. So anda boleh choose your file ataupun anda boleh download dulu template yang kita sediakan. So kalau puan-puan download template yang kita sediakan ni, insya-Allah lah format anda mudah je nak upload. Data anda mudah je nak upload kalau anda ikut kita punya template. So boleh buka kat sini. Sekejap ya. Okay. Stop dulu share screen. Share untuk nak share yang data Excel tu. Okay, boleh nampak. Okay, so anda semua boleh nampak ya screen Farah sekarang yang Excel ni? Kalau boleh, cuba komen boleh. By the way, siapa yang baru sampai, Alhamdulillah, Tania, Farah ucapkan selamat datang. Hari ini kita akan belajar cara-cara untuk gunakan kuasa. Mana yang baru guna, baru start pun boleh ikutlah. So sekarang Farah ajar cara untuk anda isikan database melalui Excel. So mula-mula sekali, ini dia anda boleh tengok template yang kita dah sediakan. So kita dah bagi tahu, kolom A anda wajib letak nama, kolom B anda wajib letak email dan C untuk nombor telefon. Jadi ada yang tanya, kalau saya tak ada, saya hanya ada nama dengan nombor telefon je. Macam mana kalau saya tak ada email? Tak ada masalah. Anda boleh kosongkan saja bahagian email ni. Padamlah. So nanti dalam sistem, kita akan detect, sistem akan detect default dummy punya email lah untuk email-email customer anda.
Jadi untuk nama ni, Farha ada nak bagi tahu info terkini, kita ada format baru, maksudnya dekat bahagian nama ni pastikan tak ada .com ya. Sebab kalau ada .com nanti data anda tak boleh di-save, di-upload di dalam sistem. Sebab kami sekarang ni, kita dengan tim teknikal kita sedang berusaha untuk jadikan quality lead. Maksudnya data yang anda masukkan tu bukanlah data yang maksudnya format dia betul, so lagi berkualiti lah lead anda. Jadi bahagian nombor telefon pun pastikan ada nombor, dan yang Farha tahu dekat sini lah bahagian nombor, tim Farha bagi tahu tak boleh ada yang kosong. Contoh macam kalau anda isi banyak-banyak kan, tiba-tiba ada satu data tu dia punya nombor telefon kosong. Lepas tu anda save file ni, lepas tu anda save dalam sistem. Tapi tak boleh. Kenapa ya? Lepas tu anda pun pergilah check dengan tim. Macam mana ya saya tak boleh nak upload? Kenapa? Rupa-rupanya kita tengok kosong dekat sini. Jadi pastikan kalau ada kosong macam ni, anda boleh delete. Anda delete lah mana yang kosong ni, tekan delete macam ni. Pastikan semua nombor telefon ada isi penuh dan nama ni tak ada .com lah. Maksudnya tak ada macam tiba-tiba ada @gmail.com. Okay, kalau gmail.com ni, @gmail ni masih boleh dibaca. Tapi kalau ada .com ni yang jadi masalah. Jadi pastikan dekat nama tu tak ada .com dekat belakang dia sebab kita punya sistem akan detect. Ada nampak ada soalan daripada Tuan Azam Khalid. Kalau kita tak ada email customer macam mana ya, biarkan kosong ke macam mana coach? Yes, betul. Tadi Farha dah bagi tahu. Kalau anda punya customer tak ada email, boleh kosongkan macam ni lah. Tapi wajib anda follow this format lah untuk anda betul-betul upload. Format yang pertama, kolom A kena nama, kolom B kena ada email dan kolom C wajib letak nombor telefon. Kalau tiba-tiba anda tak ada email, anda pergi masukkan kolom C ke kolom B, macam ni nama dengan nombor je, sistem tak akan detect. Dia tak akan berjaya sebab sebab kita dah tagkan, pastikan dekat B ni mesti email sahaja yang dimasukkan. Jadi pada yang mana yang buat format salah tu, lepas ni anda boleh perbaiki dan cuba upload semula lah. Kalau kata masih tak berjaya lagi, boleh kontak dengan tim kami untuk kita semak balik file tuan-puan dan puan-puan lah. Dan kami juga ada sediakan perkhidmatan sekarang ni yang terbaru, kita ada sediakan sebab kita tengok banyak customer kita ada isu nak upload kontak, kita ada servis untuk buat Excel ni, maksudnya formatkan Excel. Mungkin kalau number anda macam pelik-pelik ke apa ke, so anda boleh kontak dengan tim untuk kami bantulah servis untuk editkan Excel tersebut. Okay, ada soalan lagi daripada Puan Nur Ismail. Satu customer boleh banyak nombor handphone tak? Boleh, tak ada masalah, boleh letak. Tapi pastikan nama dia tu berbeza sedikit lah. Contoh kalau customer name tu Aisyah, dan bawah ni letak Aisyah juga, tapi nombor telefon lain. Jadi kami sarankan untuk tak jadi keliru, anda boleh tak Aisyah 1. Tambahlah contoh kalau Aisyah new number ataupun Aisyah nombor Selcom. Dan bawah tu anda tulis Aisyah nombor DG. Macam tu. Ada soalan lain lagi. Format Excel ada pelbagai ke? Saya punya tak boleh masuk. Format Excel tak ada pelbagai. Format dia yang kita sediakan adalah CSV dan perlu ada kolom A nama, kolom B email dan kolom C untuk nombor telefon. Jadi kalau ada masalah macam tak boleh nak upload, Tuan Firdaus sila kontak tim support segera dekat dalam Facebook. Kita boleh check dalam Excel format tuan, sekiranya ada problem kita akan bantulah, kita ada servis tu. Tapi yang tu kalau ada advance lagi yang lebih kritikal, boleh kita boleh minta untuk customer ada extra charge lah untuk kalau yang jenis format yang kritikal. Okay, nama dalam Excel perlu sama ke dalam nama yang save dalam phone? Okey, betul. Nama yang save dalam phone perlu sama dengan Excel lah supaya nanti kita blasting, customer tu akan dapat nama dia. Jadi kalau nama lain dia berbeza. Macam mana nak pindah nombor WhatsApp di handphone ke Excel? Yes, soalan yang bagus Cik Clara. Jadi ramai customer Farha, customer kita yang ada masalah database semua ada dekat dalam phone. Macam mana nak masukkan, convertkan dia ke dalam Excel? Jadi Farha bagi satu tips kepada anda. Anda boleh download satu apps ni, nama dia Contact to CSV. Sekejap Farha share. Kalau anda pergi dekat Google Play, mana yang guna Android, anda boleh search Contact to CSV. Kalau guna iPhone pun boleh. Sorry, Contact to Excel, tak silap Farha. Sekejap ya. Okay.
Farha ada share dekat dalam chat, ruangan chat. Semua dapat ke? Okay, yang ini Contact to SL nama dia, apps dia. So ini untuk Play Store. Kalau dekat iPhone, iCloud boleh buka dekat iCloud pula, maafkan saya. Boleh buka dekat Apple Store, App Store lah. So anda boleh cari contact je, cari apps nama dia Contact to SL dan dia akan export, akan convertkan data anda daripada phone masuk ke dalam Excel. Tapi Excel tu pastikan format dia CSV lah. Kejap ya, banyak soalan pula ni. Macam mana nak pindahkan? Okey, ni Farha dah jawab. Unit ID untuk record customer by email or by nombor phone. Okey, menjawab soalan Tuan Irfan. Okey, untuk unit ID record customer, kita akan record by nombor phone lah for now. For now kita by nombor phone sebab email banyak email yang berbeza. Email pun sama juga, berbeza juga. Tapi for now unit ID dia adalah nombor telefon. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf terlewat, tak ada masalah. Waalaikumsalam Tuan Firdaus. Okay, ada soalan lagi, dekat nama tak boleh ada simbol kan? Yes, betul. Dekat nama elakkan guna simbol. Tapi kalau yang paling penting tak boleh ada .com. For now yang inilah Farah dapat info daripada tim teknikal kami. Kalau letak .com, dia automatic data tu tak boleh masuk. So pastikan kena buang .com. Kalau yang add tu tak ada masalah. Sebab kadang-kadang ada nama orang, ada atau alias macam ni kan, aliens, apa nama dia? Saya pun tak tahu alias betul ke Farah sebut simbol ni. Okay, simbol ni tak ada masalah, tapi kalau macam ni tak ada masalah, tapi kalau ada .com tu yang masalah, so boleh delete lah. Okay, if kita guna coding pada nama customer dekat phone, dia keluar coding ke atau nama macam dalam Excel? Okay, kalau dalam phone kita save coding macam A257, dia akan keluar macam tu. Dia akan ikut yang kita save dalam telefon lah, coding. Jadi kena betulkan. Masa kita masukkan Excel ni, kita boleh perbaiki lah Excel kita, boleh edit, boleh betulkan macam tu. Okay. Okay, betul. Kolom B letak email. So dekat bahagian B kena letak email. Contoh Farha buat farha1@gmail.com. Okay. Lepas tu ada lagi tak? Nanti bila kelas ada ke sistem panggil nama tersebut? Yes, ada. Nanti Farah akan ajarkan sebentar lagi. Kalau nombor phone lebih daripada 10, biasa error ke macam mana? Tak ada masalah. Database boleh masukkan up to berapa package yang anda ambil lah. Jadi kalau ada isu macam Cik Nur Ismail ada isu tak boleh nak masuk ke apa, boleh contact team segera. Jadi ni Farah akan teruskan untuk Farah masukkan dalam data. So ini kita dah nampak. Kat sini kita dah ada data. Farha nak buat jugalah Farha 1, Farha 2. So ni Farha nak letak nombor telefon yang betul supaya nanti senang untuk kita belas. So 4, 4, 3, 1. So okay, ni nombor support lah. Kalau semua anda tahu pun anda tahu nombor support Farha. So lepas dah siap macam ni, anda boleh save. Kalau nombor phone lebih dari 10, okay, Farha dah jawab yang tu. Okay, so sekarang Farha save untuk data-data ni. Lepas kita dah siap macam ni, kita boleh tekan save atas ni, tekan save. And then kita pergi balik kepada dalam Excel kita. So data kita dah ready untuk di-upload. So Farha akan share semula screen. So far semua boleh ikut ke? Ada tak yang soalan-soalan yang tertinggal? Okay ya. Alhamdulillah. Okay. Nampak balik screen Farha. Sekejap, ada soalan lagi ke? Push file nak rename, boleh rename ke file? Sorry, Farha sebut file pula. Okay. Boleh file boleh ke rename ke sebelum upload? Yes, boleh rename. Boleh rename lah dekat komputer anda. Puan Farha, nama panggilan kalau panjang, boleh ke kita nak save nickname? Yes, boleh save nickname. So kalau macam panjang boleh cut lah. Yes, tekan auto save here. Betul, auto save. Farha tekan auto save. So Farha akan pilih choose file. So anda pilihlah data yang anda dah masukkan tadi. Tadi Farha ada save dekat ni contact V6. So Farha tekan V6 ni dan Farha tekan add now. So tada, dah masuk. So dekat sini kita akan nampak reporting lah. So, tadi Farha ada upload 10 customer. So dia akan ambil masa sedikit untuk dimasukkan. Okay.
Kita akan tunggu beberapa minit. Dah settle. So kita pergi balik kat tagging. Dia dah masuk dah. Dia masuk 2 sebab apa? Sebab tadi dalam 10 nombor tu Farah ada duplicate. So dia jadi ada 2 je yang berjaya masuk sebab yang lain adalah duplicate. Kat mana anda nak tengok report tadi? Pergi balik kat contact, tekan kat imported file sini. Lagi sekali tak jumpa. Okey, Farah tunjuk lagi sekali. Pergi dekat tagging. Okey. Cik Fiza baru masuk ke macam mana? Tak detect kat sistem kuasa. So kena check balik. So mula-mula pergi dekat tagging Cik Fiza. Lepas tu masukkan nama tagging. Lepas tu kita upload data dalam ni. Add new, tekan import CSV. Choose file, pilih file yang CSV tadi. Dan kita upload. Tekan upload, tekan add now. Nanti dia akan keluar dekat sini lah. Okay. So seterusnya step yang kedua. Selepas anda masukkan data, anda perlu linkkan. Ni paling penting lah, kena linkkan handphone anda dengan WhatsApp kuasa. So caranya sangat mudah. Pergi sahaja ke bahagian setting dekat bawah ni. Kemudian anda turun ke WhatsApp integration. Kalau tak jumpa WhatsApp integration, maksudnya anda berada di kuasa yang salah. Anda kena pergi balik dekat yang atas kanan ni. Anda pilih kuasa blast. Baru dia keluar. Kadang-kadang ada isu macam tu lah. Yang customer Farha ada kan, anda semua kan. Tentu ada yang keliru. Kat mana saya nak cari? Button ni tak jumpa pun. So pergi dekat kuasa blast. Pastikan anda berada di kuasa blast lah. Nama dia macam ni keluar, blast.kuasa.io. So kita tekan dekat WhatsApp integration. Lepas tu anda boleh pergi ke add new device. So kalau anda baru lagi dia akan kosong. Macam kat sini nampak Farha kuasa ni sebab Farha ada pernah connect dulu. So anda boleh, Farha nak tunjuk balik, Farha delete semula lah nak tunjuk untuk anda. So tekan new device, add new device. Letaklah nama anda, contoh Farha nak letak macam tadi, Farha kuasa. Dan remark kat sini boleh letak kuasa 1. Ini remark ni tak kisah anda untuk anda punya simpanan saja. Nanti dia akan keluar dekat bahagian blasting. So untuk multi device pastikan letak yes sebab anda dah update WhatsApp anda. Dan untuk webhook ni boleh abaikan. So boleh tekan add now. Okay, lepas dah tekan add now, dia akan keluar disconnect sebab anda belum lagi scan QR. Anda perlu tekan scan QR code. Okey, tekan scan QR. Lepas tu anda boleh pergi scan. Pergi scan. Anda boleh scankan WhatsApp anda dengan sistem kuasa. Macam Farha buat ni. Okey, Farha buka dekat phone. Farha akan scankan QR code ni. Anda tak perlu scan lah, yang ni Farha je untuk Farha punya account. Anda boleh scan dekat laptop anda yang anda buka. Boleh buat sama-sama lah kalau nak ikut sama-sama. So Farha akan scankan. So ya, dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar kejap. Okay, anda boleh tengok dekat kamera Farha sekarang. Nampak tak? Dia keluar macam, lemak, tak boleh nampak, tak apa. Okey, yang ni dia macam keluar, maksudnya dekat sini dia keluar dekat kita punya WhatsApp, dia keluar macam untuk dah connected kat situ. So anda pun mungkin dah tahu kan dah aktif. Okay, so Farha sambung balik, pergi balik kat screen Farha tadi. So bila dia dah connected, kita tekan refresh. Dia dah tulis authenticated, maksudnya dia dah berjaya scan lah. So pergi dekat WhatsApp integration, dia tulis connected. So ini adalah step kedua dan step yang terakhir sekali adalah anda dah boleh start blasting lah. Kita pergi ke new broadcast. So pergi dekat new broadcast. So anda boleh pilih WhatsApp dan letakkan nama kempen yang anda nak guna. Contoh Farha nak guna hari ni promo Ogos 1. So Farha buat promo Ogos 1. So dalam sistem kuasa ni kita dah sediakan kepada anda template yang anda boleh guna. Contohnya macam follow up sempena gaji, follow up upsell, follow up pembelian dan follow up broadcast kepada strangers. Dan bawah-bawah ni kalau anda dah pernah masukkan dia akan keluar lah macam Farha ni, Farha ada letak tagging untuk copywriting Farha sendiri. So anda boleh masukkan ke copywriting anda dan anda boleh start untuk blast lah. So Farha nak test follow up untuk feedback lah. Farha tekan select dan Farha tekan pada blast bulan Ogos dan tekan next. By the way, semua dah boleh ikut tak for now? So Farha laju sangat. Kalau boleh, boleh repair boleh. Okay, saya tekan.
Alhamdulillah, boleh ikut. Okay. Dia akan keluar macam ni lah. So yang ni adalah untuk anda last step sebelum anda blast, anda kena review balik copywriting anda. Nak tanya atas satu nama tu boleh banyak tagging ke? Yes, boleh Puan Nur Ismail. Tagging ni bermaksud promo yang anda nak blasting lah. Contoh hari ni anda nak buat blasting tagging baru. Anda boleh buat dengan data yang sama. Dia tak akan jadi redundant lah. Redundant tu berlaku waktu tuan-puan uploadkan data dalam sistem. Satu kontak bersamaan satu nombor telefon lah. Kalau kita ada customer baru, kita kena masukkan dekat every time dekat website ke? Yes, kalau ada customer baru, wajib kalau tuan-puan nak blastingkan dia ke dalam sistem, kena upload ke dalam sistem. Dan dalam kuasa balik, kena buat tagging yang barulah. Ataupun masuk yang tagging sedia ada pun boleh. Just upload sahaja guna CSV ataupun by manual tadi. So Farah teruskan dekat sini. Farah akan, kita tengoklah dekat sini copywriting. Okay, macam tadi ada Farah perasan ada soalan yang tanya macam mana saya nak keluarkan nama customer masa saya blast. So inilah dia formula dia, kuasa magic dia iaitu ini dia name. Kita letak name macam ni untuk personalized name. Macam mana nak keluar ayat ni kalau contoh kita buat broadcast kosong. So anda boleh tekan personalized name kat sini, dia akan keluar name. Kalau anda ikut yang format kita buat tadi, kalau anda tekan name, dia keluar dekat bahagian bawah. Nampak tak? So dekat bahagian bawah, so anda boleh adjust lah kat mana anda nak letak dalam copywriting anda. So kalau ikut template kita ni, macam ni dia dah letak Assalamualaikum, name, sihat. So nanti dia akan keluar lah. Contoh nama customer tu Alia. Assalamualaikum Alia, sihat. Hari ni Alia dah dapatkan, tukar kepada nama produk anda, maksudnya anda boleh tukar lah. Contoh anda dah dapatkan ke kerepek viral. Farah suka kerepek viral. Hari tu ada student yang datang kelas, dia bawa kerepek, memang sangat ketagih kerepek dia. Kerepek viral macam ni. So boleh tukar lah contoh dia. So untuk bold text ni sama macam kat WhatsApp, kita letak macam ada kiri kanan tu ada tanda star dekat tepi dia. Itu untuk bold text. Kemudian untuk gambar, yang ni pun satu juga. Gambar, pastikan gambar anda maksimum 2 MB saja. Kalau besar sangat ataupun format dia lain, tak boleh upload. Dan format dia pastikan JPG, JPEG dan PNG sahaja. So image ni anda boleh tekan kat sini dan masukkanlah gambar dia. Contoh Farah nak letak gambar apa ya? Farah nak letak gambar hari ni lah. Okay, gambar kelas. Create your own copywriting tu ya. Yes, betul. Video tak boleh lagi ya. Yes. Yang untuk for now, kita punya sistem boleh blasting gambar dan ayat. Untuk video insyaAllah coming soon, tim kita dalam proses lah untuk development lagi. So boleh masukkan gambar macam ni and then choose your device. So tadi kita dah connect, so dia akan keluar kat sini yang kita remark tadi, kuasa 1. So Farah tekan kat sini dan anda boleh test lah. Tapi untuk testing, dia hanya keluar ayat sahaja. Gambar dia tak keluar sebab dia adalah dalam testing. Testing ni untuk ayat sahaja. Jadi kalau anda nak test gambar, kena test blast betul-betul. So Farah nak letak nombor telefon. Ataupun ada tak yang nak terima mesej daripada Farah? Boleh tak tinggalkan nombor telefon dekat chat? Nanti Farah boleh test lah untuk blast. Siapa nak? Okay, kejap. Okay, dapat nombor. Ni Farah dapat nombor Tuan Firdaus. Farah try blast ya. Try send. Okay, Tuan Firdaus dapat tak mesej daripada Farah? Ada lagi Cik Puan Evanis. Kalau dapat cuba komen dapat lah. Okay. Puan Evanis pun Farah dah buat juga. Nombor yang kita linkkan untuk WhatsApp ni ada risiko kena ban tak? Coach recommend guna nombor sendiri atau guna SIM card baru. Okey. Berkaitan dengan ban ataupun isu yang kena ban ni memang banyak sangat Farah terima soalan. Jadi kami di dalam kuasa kita memang ada advice beberapa etika yang wajib anda ikut supaya untuk mengelakkan anda risiko kena ban. Antaranya yang pertama sekali dalam sehari anda wajib kena blast dalam 800 ke 1000 lead sahaja. Kalau lebih daripada 1000, WhatsApp boleh detect anda sebagai heavy user lah. Maksudnya kiranya anda terlampau berat sangat nombor anda.
Jadi pendapat Farha sama ada guna nombor sendiri ataupun guna nombor baru. Pendapat Farha ini daripada Farha sendiri. Kami sendiri dalam kuasa pun kita ada buat blasting. Farha pun ada gunakan dua nombor. Satu nombor baru, satu nombor lama. So ini untuk percepatkan proses actually. Sebenarnya kalau anda gunakan nombor anda yang lama, tak ada masalah sebab Alhamdulillah nombor Farha yang Farha guna sampai sekarang ni tak ada lagi pernah kena ban sebab kita memang jaga etika yang betul untuk kita blasting. Dan anda juga kena jaga, maksudnya kalau anda nak blasting guna nombor baru, boleh juga, tapi pastikan nombor baru anda tu aktif. Maksudnya aktif macam mana, Coach? Aktif tu maksudnya anda lepas baru beli jangan terus blasting. Sebab kalau anda terus blasting habislah, memang kena ban. Jadi anda kena ada try buat call dengan nombor tu, try engagement dalam WhatsApp dulu. Contoh anda pergi chat dengan staff-staff anda ataupun kawan keluarga anda, try dulu aktifkan nombor tu beberapa hari, dalam 2-3 hari barulah anda boleh start blasting. Sebab kalau anda blasting on the spot tanpa ada conversation dengan customer, WhatsApp boleh detect anda sebagai spammer. Itu yang bahaya tu dekat situ. Jadi pastikan anda gunakan etika yang betul. Jadi untuk recommendation ataupun maklumat lanjut tentang untuk kena ban ni, anda boleh contact dengan tim teruslah. Kita akan advise anda macam mana untuk elakkan risiko di ban. Okay, so ini tadi ada dapat kan? Alhamdulillah, ada dapat dah mesej daripada Farha. Boleh reply lah kat situ untuk beli whenever. Okay, so ini adalah last step. Dah siap, kita dah boleh blast. Kalau untuk blast kita tekan je lah dekat sini, tekan send. Dan Farha nak tunjuk juga, dekat dalam kuasa kita boleh schedulekan mesej anda. Okay, tekan schedule dan anda boleh tukar sahaja tarikh yang bila anda nak schedule. Contoh Farha nak schedule mesej ni 20 hari bulan. Dalam pukul berapa? Pukul 10.25. So dekat status ni tulis on dan boleh tekan schedule now. So bila anda tekan schedule now, dia akan auto hantar pada tarikh tersebut lah. Bukan hantar sekarang. Tapi Farha tak nak buat schedule, Farha nak test hantar terus. So Farha tekan send. Bismillahirrahmanirrahim. So tada, ya dah, kita dah siap dah. So kita punya broadcast dah complete. So anda boleh tekan view full report untuk tengok reporting. So untuk reporting pula kat sini anda boleh tengok macam Farha tadi, Farha blast ada 2 orang. So total send dia masih kosong sebab mesej kita akan dihantar 1 message per 1 minute. So 1 message per 1 minute tu dia akan tulis lah. So kat sini dia akan ambil masa 2 minit lah, maksudnya sebab ada 2 data. Estimate dia 2 minit. Kita dah sediakan dekat sini. So dekat bawah ni pula anda boleh tengok activity report. Jadi kadang-kadang Farha dapat juga banyak soalan yang tanya, kenapa kat sini tulis status sending dengan fail? Kenapa mesej saya tak dihantar ya, Cik Farha? Masya Allah, sebab apa? Sebab mesej ni sedang dalam proses dihantar lah tuan-puan. Maksudnya kalau ada banyak-banyak, contoh ada 100, dia akan tulis status dia 100 tu setengah standing ataupun fail. So macam mana anda nak tengok mesej tu dah berjaya hantar? Anda boleh tekan dekat sini, all message. So nanti dia akan keluar. Dekat bawah ni, dah berjaya dihantar belum? Ataupun anda boleh refresh dan anda tunggulah dalam masa 2 minit untuk mesej tu dihantar. Jadi kalau nak tengok full report ataupun mesej yang kita dah blast, boleh tekan mesej. Ini mesej yang kita blast tadi. Dan kita boleh tekan balik dekat bahagian broadcast, dekat all campaign. Yang ini untuk anda tengok balik semua mesej yang kita dah blasting. Macam Farha dekat sini, promo Ogos ni, boleh tengok in progress. Pukul berapa kita hantar dan kita send kepada berapa orang. So boleh tengok dekat sini, kita boleh tekan report untuk tengok balik lah. So Farha nak baca soalan. Okay, ada soalan tanya. Farha nak tanya kalau kita chat dengan customer dia, akan auto masuk website kuasa tak? Masuk website kuasa, maksudnya macam mana tu Cik Aina Najwa? Boleh jelaskan lagi tak? Okay, Tuan Firdaus, 1 text per 1 minute. Wow, kalau ada kontak 1K kontak lama lah ya. Okay, Tuan Firdaus, actually memang kita sarankan 1 mesej 1 minit sebab kita nak elakkan risiko WhatsApp kena ban juga. Tapi dalam sistem kuasa, kita boleh bantu Tuan untuk lajukan lagi mesej yang dihantar. Contoh kalau 1K, 1 minit lama kan, betul tak? Tapi Farha boleh bagi tahu tips macam mana nak lajukan mesej tu. Dalam tutorial pun kita dah ada.
Caranya sangat mudah Tuan Firdaus. Anda hanya perlu pergi ke bahagian tagging dan anda blasting sahaja. Anda bahagikan. Contoh kalau ada 1000 data, anda bahagikanlah 400, 400, 400 contohlah. So dalam tagging ni anda masukkan 400, 400 tagging. Kemudian anda broadcast dalam waktu yang sama ketiga-tiga tagging tersebut. Contoh macam tagging pertama. Okey, tekan broadcast. Lepas tu kita tekan 1. Okay, kita tekan 1, lepas tu kita blast lah. Kita blast pada tagging yang pertama. Dah habis blast semua, kita blast balik. Kita pergi balik ni broadcast, kita blast yang kedua. Itu kita buat sampai 3 kali and then nanti message tu akan dihantar 3 message serentak dalam masa 1 minit. Boleh jelas tak Tuan Firdaus? Ada ke barang kalian kontak tak terima WhatsApp kita ke? Memang macam provider lain di market. Okay. Alhamdulillah so far untuk sistem kuasa ni kami sendiri guna dan pengguna kami, alhamdulillah semua mesej dapat dihantar sekiranya format mereka betul dan nombor telefon mereka yang mereka hantar, yang mereka send blasting tu semua betul. So memang akan disampailah. Broadcast buat dan WhatsApp dihantar dan serentak betul. Yes. So itu adalah untuk WhatsApp broadcast. So Farhan nak sambung ke bahagian yang kedua iaitu kuasa sale. Siapa nak dengar kuasa sale? Cuba komen. I dekat komen. Okay. Ke ada apa-apa soalan lagi sebelum Farhan teruskan? Maksimum tagging boleh 3 tag sekaligus. Boleh buat 5 ke? Ya, boleh buat. Tapi Farhan sarankan sekarang ni dalam 4 ataupun 5 lah. Sebab 5 tu pun dah banyak juga. WhatsApp broadcast ni untuk nama personal je ke? Boleh ke blast guna grup-grup? Okay. Untuk WhatsApp, kita blasting memang kita guna nombor personal sahaja. Untuk yang grup-grup tu for now kita tak ada lagi lah function tu. Okay. Sekarang ni Farhan nak teruskan ke dalam kuasa sale. So kita pergi balik dekat atas kanan ni. So kita akan tekan kuasa sale. So anda boleh nampak dekat sini dia akan keluar macam ni. Dekat dalam ni kita akan nampak ada a quick step to start your business. So dalam kuasa sale ni anda boleh buat beberapa jenis format website. Jadi hari ni Farah akan tekankan untuk anda untuk starting. Farah ajar anda macam mana nak guna buat order form dan opt-in form. Apa tu order form, apa tu opt-in form. Jadi jom kita tengok dalam kuasa sale ni. Step yang pertama anda perlu buat adalah anda pergi ke lead generation untuk anda buat website. So lepas anda dah tekan lead generation, dia akan keluar this marketing tool yang mana anda boleh pilih. Ada beberapa template website yang kita sediakan. Jadi hari ini Farhan nak ajar anda untuk cara membuat sales your product dan collect your database. So mula-mula sekali untuk order form ni, maksudnya order form adalah website untuk anda terus, customer anda terus buat pembelian lah. Jadi pertama sekali anda boleh tekan search your product dan tekan campaign, anda boleh masukkan contoh produk yang anda nak buat. Contohnya Farhan nak buat kat sini, Farhan nak buat cupcake. So letaklah cupcake. Cupcake viral lah. Suka kan perkataan viral. So tekan create page. Lepas tekan create page, okay, yang ni maksudnya dah pernah buat lah, already existing. Sebab Farah pernah buat contoh tu dulu. Jadi kalau anda nak tengok contoh yang anda dah pernah buat, boleh pergi dekat listing. Collect your database dulu, opt-in form business script. Ya, betul Tuan Irfan. Dia adalah benda yang samalah. Cuma kita improvisekan lagi. So anda boleh tengok kat sini listing file yang anda dah buat. So pergi dekat cupcake viral ni, tekan edit. Dekat sini lah. So mula-mula sekali boleh letak page title. Lepas tu anda boleh select produk, jenis produk anda lah. Sama ada physical product, makanan, pakaian ataupun digital. Digital tu yang tak perlukan shipping lah. Tak perlukan data shipping. So kalau anda tekan digital, nanti customer tak perlu isi bahagian part shipping. Itu perbezaan dia. So kalau anda nak shipping customer, nak maklumat email, nak alamat customer, anda boleh tekan physical product. So dekat banner, ni Farha dah letak gambar. So gambar ni pastikan saiz dia 200 KB sahaja, tak boleh lebih. Dan kena format JPEG, JPG dan PNG lah. So dekat sini anda boleh letak gambar banner anda, Farha dah letak. Dan letakkan headline. Headline kalau tak nak letak pun tak apa. Kalau nak letak, boleh tulislah. Cupcake, pasti sedap. Contoh Farha buat macam tu. Ukuran banner sebab bila masuk terpotong.
Okey, resolusi gambar. Okey, banyak yang tanya ukuran saiz format banner. Kejap nanti Farah akan, kalau gambar edit daripada gambar boleh ke? Yes, boleh. Just ikut kita punya sizing lah. Okey, untuk sizing saiz gambar yang anda boleh buat adalah sekejap ya Farah sharekan. Ada sizing je. Nanti kejap lagi Farah share dalam chat, anda boleh tengoklah. Okey. So untuk sizing banner, kejap lagi Farah akan share ataupun tim akan chat di dalam, Cik Jana akan bantu di dalam ruangan chat lah. So bawah ni adalah konten. So untuk konten, kalau anda baru-baru start, anda tak tahu nak isi apa, dalam ni kita sebenarnya dah sediakan template konten untuk anda guna. So macam dekat sini, Farah tunjuk, Farah dah ada template tau. So anda boleh gunakan template yang kita sediakan ni. So, caranya adalah pergi dekat bahagian template yang ini, tekan, and then anda boleh pilih. Dia bahagian ada 1, 2, 3, dia bahagian tengah-tengah ni. Anda boleh pilih ada 3 jenis template yang Farah sediakan. Maksudnya sistem kami lah. Sistem kami, sistem kuasa sediakan. So contoh anda nak template ni anda boleh ikut ataupun anda boleh improvisekan dengan ayat anda lah. So macam ni Farah tekan yang special cupcake ni. So dia akan keluar macam ni. Ini semua template yang dah siap. Anda hanya perlu fill in the blank dan tukar dengan nama produk anda sahaja. Mudah ke? Sangat mudah. Kalau mudah, cakap komen mudah. Nak tengok juga anda ni, by the way anda semua masih okey ke dalam kelas kita ni? Alhamdulillah, mudah Tuan Ifan. Ain Najwa. Okay, kepada yang baru hadir ataupun baru masuk, tak ada masalah. Selamat datang Farah ucapkan. Jadi tak ada masalah. Actually, Farah dah siap-siap buat video untuk anda. Jadi anda bila anda login memang akan keluar muka Farah. Kita akan belajar bersama-sama cara untuk gunakan sistem kuasa. Jadi janganlah rasa macam, lama saya terlepas ni macam mana. Kita dah sediakan dah video khas yang untuk anda tengok, anda boleh ulang dan rewind balik untuk anda belajar. Mana yang tak dapat catch up ke apa, boleh tengok dalam video tersebut lah. Jadi, okay, untuk template ni anda boleh gunakan lah. Contoh nak letak gambar, testimoni, ayat, apa semua. So boleh letak. Macam Farah boleh buat contoh macam ni. So bawah ni, kita ada produk. So untuk produk, kepada yang baru buat produk, anda kena actually pergi dekat bahagian produk dulu sebenarnya. So macam ni, Farah tunjukkan. Okay, anda perlu pergi kat sini, add produk. Kemudian anda kena masukkan produk sebab kalau tak dia tak keluar listing. Sebab macam ni ada 3 listing sebab Farah buat 3 produk. Kalau anda baru nak buat, anda boleh pergi ke bahagian add produk dulu. Dan anda masukkanlah nama produk anda, description dan image. Lepas tu letak pricing. So untuk pricing ni anda boleh letak harga asal dan harga promo untuk lagi orang menarik lah untuk membeli. Dan anda boleh juga letak berapa stok. Dan boleh tick ni kalau ada cukai ke tak ada cukai ke, kalau tak ada tak payah tick. Lepas tu anda boleh masukkan tagging. Tagging ni maksudnya produk anda nak letak tagging yang mana satu. Untuk bulan Ogos ke, bulan Februari ke, September ke, so data-data tu akan masuk dekat situ lah. Untuk shipping pula, kalau ada berat, anda boleh letak berat. Dan untuk shipping, kalau anda nak lagi mudah, anda boleh connectkan dengan Easy Parcel. Sebab dalam Easy Parcel, shipping anda akan auto keluar lah. Maksudnya dia akan terus keluar berapa harga shipping dia. Easy Parcel boleh kirakan. Okay, jadi mana yang tanya tadi untuk sizing, Farah dah jumpa dah. Okay, anda boleh tengoklah kat sini. Farah share dekat dalam chat. Untuk sizing gambar, untuk gambar produk yang atas ni adalah 600 darab 600 pixel. PX tu pixel lah untuk image produk. Tapi kalau untuk size banner, anda boleh buat 920 pixel darab 1825 pixel. Ini format banner image. Jadi pada yang tanya tadi, boleh save, boleh screenshot, boleh record. Ataupun anda boleh contact team kalau terlepas sizing ni lah. Okay. Farah nak jawab soalan dulu. Kod aja. Mana nak dapat video? Okay. Okay, ada soalan tak? Farah tengah tengok soalan ni. Kalau ada boleh tinggalkan. Farah sempat tengok. Okay. Untuk shipping tadi, kalau anda buat web base ni adalah manual lah. Kalau anda tak nak guna Easy Parcel, boleh letak berapa kg semua.
Dan bawah sekali ni variant. Variant ni kalau contoh produk anda ada color ataupun size yang berbeza dan letak stok. So for now, untuk variant kita hanya ada untuk kolom color dan size sahaja, tapi tak ada masalah. Contoh kalau anda nak buat dia macam berapa, anda boleh customizekan actually dekat sini. So dia akan keluar di dalam produk. So ini untuk add produk. Lepas anda add produk, anda pergi balik ke order form tadi dan anda boleh letaklah. Macam kat sini dah siap keluar cupcake coklat. So Farah tekan cupcake coklat, berapa limit purchase dan anda boleh pilih shipping. So sama ada free shipping, flat rate ni adalah dia harga yang samalah, semua harga RM8 contohnya. Tapi kalau nak fleksibel macam yang Farah guna tadi, so boleh tick dekat sini. Dia akan keluar. Pastikan anda tekan tick di sinilah kalau anda dah set up shipping. Ni Farah nak ajar cara untuk anda set up manual shipping ikut berat. Caranya adalah anda pergi dekat bahagian setting. Okay. Pergi dekat bahagian setting. Setting di dalam kuasa sale tau. Bukan kuasa blasting. Kalau kuasa blasting nanti dia keluar WhatsApp pula. Farah boleh buat variant untuk bulk purchase, bermaksud jika kuantiti meningkat harga akan berkurang. Okay, for now untuk fungsi yang customize macam Tuan Firdaus tanya ni, for now kita tak ada lagi, tapi Tuan Firdaus apa yang kami boleh cadangkan dekat bahagian produk tu anda siap-siaplah tulis. Contoh promo harga lagi murah. So boleh customizekan manually dalam tu. Tapi insya-Allah terima kasih sebab feedback. Kita akan tambah baik sistem lah untuk kita masukkan function ni. Memang ongoing lah, kita memang akan masukkan function ni Tuan Firdaus. So dalam proses lagi. So Farah nak ajar cara untuk anda set upkan shipping method. So anda pergi kat setting, pergi dekat shipping method dan anda boleh buat weight base. Macam mana keluar Ninja Van tadi tu. So Farah pilih kat sini lah, add shipping, letak nama dia. Contoh Farah nak buat pos laju, Farah nak buat JNT lah, JNT Selangor. Contoh. Okay, settle career, boleh pilihlah dekat sini JNT Express and the shipping zone. Taklah Semenanjung. Nanjung. So tekan add new, lepas tu dia akan keluar dekat sini Semenanjung. So lepas dah keluar, anda boleh tekan edit dan anda boleh set upkan minimum weight dan maximum weight dan cost per order. Yang ni adalah manual kami, default lah, maksudnya kami sediakan. Jadi jangan ikut yang ni lah, anda boleh tengok rate dekat dalam JNT sendiri berapa dan anda boleh masukkan dan on-kan lah. Dan macam mana, pastikan seterusnya Farah selalu juga dapat isu customer, dia kata dah set up dekat sini tapi tak keluar ke order form. Bila tengok-tengok balik rupanya dia lupa nak tick dekat sini. Pastikan anda pergi balik ke order form, anda kena tick tau dekat sini. Ni kalau flexible shipping rate. Anda perlu tick dan pilih yang shipping anda mahukan. Kalau anda guna easy parcel sama juga, dia tak akan keluar yang dekat bawah ni, tapi anda tekan flexible shipping rate sahaja. So nanti dia akan link dengan easy parcel anda. Ada function COD tak? Ada Cik Puan Cik Tuan, maafkan saya. Nur Ismail dan Cik Eva. Kita dua-dua ada untuk COD. Untuk COD pergi balik dekat my shipping tadi. Anda boleh pergi kat shipping method. Anda boleh pilih dekat bawah ni. Dekat bawah ni ada easy parcel courier untuk setakkan easy parcel. Dan untuk COD boleh pilih dekat sini lah nak letak add location. Contoh location dia saya buat sekarang saya dekat Kota Damansara lah office kita. Damansara. Lepas tu berapa delivery cost dia, contoh RM5. Taklah RM5. Lepas tu status on. Lepas tu tekan update. So jangan lupa pergi balik dekat order form tadi. Yang ni kita boleh save dulu. Kejap. Setting dia supaya dia tak hilang. Kita refresh balik page ni. Nanti dia keluar dekat bahagian shipping. Tu dia keluar. Dekat bawah tu. JNT Semenanjung. So kalau kita letak dekat COD ni kita buat status dia on. Nanti dalam order form dia akan auto on lah. Dan juga ada self pick up. Self pick up ni macam kalau nak datang kedai, contoh kalau buat kek lah. Kalau buat kek ada datang kedai. Okay. So bila dah siap kita punya order form ni, kita boleh tekan update and publish. Tadi Farah dah save dah. So update and publish.
dia akan tulis order form update successfully. So cara untuk tengok balik dekat atas ni perasan tak ada link. Kita tekan, ini adalah URL link page kita. So dia akan keluar lah. Cupcake pasti sedap sebab Farah letak headline dia tadi. So dia keluar cupcake pasti sedap. Dia akan keluar macam ni. Tada! So ini yang contoh Farah buat lah. Tapi Farah yakin anda semua punya lagi lawa, lagi cantik mesti boleh buat punya. Jadi dekat bawah ni dah ada copywriting, gambar, testimoni. Ini kita punya produk lah. Ni Farah dah ada buat. Dah letak gambar cupcake. Tekan add to cart. Dia keluarlah kat sini. Description dia akan keluar dekat sini lah. Rasa yang enak pasti anda telio. Ini ayat Farah reka sendiri. So dia keluar kat sini ada stock, boleh add to cart, boleh tekan. And then dia customer boleh buat payment lah. So itu untuk order form. Ada tak lagi soalan untuk order form yang anda nak tanya ataupun masih lagi tertanya-tanya? Ada tak? Kalau ada, cuba komen dekat bawah. Ada tak? Okay. Sebab Farha nak pergi ke function yang kedua iaitu untuk order, tadi kita belajar order form, Farha nak ajar opt-in form pula. Bagaimana nak integrate dengan payment system. Betul-betul. Payment system, payment guna e-wallet boleh. Okay, Farha jawab satu-satu dulu. Untuk integrate dengan payment system, anda boleh pergi dekat bahagian payment gateway, dekat setting, dekat payment gateway. So dekat payment gateway ni anda boleh aktifkan Please, ToyPay, debit card, pay with cash, bank transfer, WhatsApp redirect. Banyak kan? So anda boleh pilih lah sama ada anda nak guna bill please, ToyPay, debit credit card, yang ni guna Stripe lah. Guna account Stripe maksudnya anda ataupun PayPal. Ni untuk anda terima bayaran melalui kad ataupun kad kredit atau kad debit ataupun bayar melalui cash. Boleh update dekat sini. So nanti buyer tekan on saja, nanti buyer boleh update melalui cash. Kalau bank transfer, anda boleh letak bank account Maybank, CIMB ataupun other bank. So boleh letaklah, contoh anda tak ada Maybank, CIMB, anda letak RHB. Boleh letak RHB dekat sini, masukkan detail. Dan WhatsApp redirect. WhatsApp redirect ni maksudnya bila customer nak buat pembelian, nombor dia akan bawa untuk payment tu akan bawa terus ke dalam WhatsApp. WhatsApp redirect tu macam mana ya? Okay, macam tadi Farah kata, WhatsApp redirect ni maksudnya bila customer nak buat payment, dia boleh terus pergi ke WhatsApp tuan-puan dulu. Jadi untuk soalan tadi, payment guna e-wallet. Okay, untuk for now, untuk e-wallet, Farah cadangkan anda boleh guna letak WhatsApp redirect lah. Lepas letak redirect tu anda boleh letak e-wallet anda. For now kita tak ada yang direct dalam e-wallet dalam ni, tapi Farah cadangkan anda boleh guna WhatsApp redirect dan customer bayar melalui e-wallet. Boleh faham ke? Ada jelas? Adakah anda jelas? Okay. Ada juga dekat sini untuk custom domain. Contoh kalau anda ada domain, anda boleh customkan domain anda. Ataupun anda boleh tolong untuk anda integrate dengan automation setup. Automation setup ni SMS setup, email ke follow up, dekat sini anda boleh setupkan. Dan untuk integration ni maksudnya anda boleh integrate dengan API ActiveCampaign ataupun Global Tracker. Macam ada orang kan dia buat Facebook Pixel kan. So nak letak. Dan fungsi terbaru dalam puasa kita dah ada TikTok ad. Siapa kat sini yang guna TikTok? Cuba say I ataupun boleh menari TikTok. Okay. So sekarang ni kita tahu dekat TikTok dah semakin hangat ya, maksudnya TikTok ad dah ramai customer. So anda boleh masukkan TikTok tracking pixel dalam puasa. Best ke? Sangat best. Cuba komen. Okay. Okay. Jadi anda boleh pergi balik. Farah nak ajar. Wah, Tuan Irfan terus promote TikTok. Okay, boleh follow Tuan Irfan. Dan kita pun ada TikTok puasa. Anda boleh follow puasa.io. InsyaAllah kita akan buat konten-konten lagi lah menarik untuk dalam puasa. So, Farah akan ajar pula macam mana anda nak buat. Tadi tu adalah order form. So, sekarang Farah akan beralih kepada opt-in form. Opt-in form ni pula adalah untuk anda macam anda ada buat business service ataupun contoh macam insurans, hartanah. So, diorang tak boleh nak closing customer terus kan, terus bayar. Diorang mesti ada consultation ataupun anda nak dapatkan data customer, nak macam nak bagi
starting tu sebelum orang kata apa, sebelum customer beli produk anda nak kumpul lead dulu. So anda boleh buat order form, opt-in form, iaitu collect your database. So nama dia opt-in form juga. Tracking pixel tu maksudnya, tracking pixel tu kalau anda buat ads, maksudnya anda buat Facebook ads, TikTok ads ataupun Google ads, so anda nak tracking iklan anda yang berbayar tu macam mana dia punya performance apa semua, so anda boleh masukkan tracking pixel dalam tu lah, Cik Aina. Terima kasih Tuan Irfan promote kita punya TikTok. Yes, so sebab kita belum ethical lagi sangat TikTok tu, tapi dah ada konten jugalah yang kami buat kan, so boleh follow juga. So sekarang ni Fana ajar masuk ke collect your database. So anda boleh masukkan nama campaign anda sama macam order form tadi. So Fana nak letak kelas online. Macam contoh Fana buat kelas online. So Fana nak dapatkan database. Kalau anda ada insurans, anda boleh letaklah untuk jadi ejen. Nak jadi ejen pun boleh letak. Ejen, jom daftar ejen kami. So sama juga dah pernah already existing. Sebab apa? Buat gimmick sebenarnya. Sebab Farhad dah siapkan untuk anda. So boleh tengok dekat sini. Kelas online kuasa Farhad dah buat. So anda boleh tengok. Kejap. Yang ini opt-in form. So kita pergi ke opt-in form. Kelas online. Ini yang contoh Farhad buat. Kelas online dia sama macam order form tadi, tapi dia untuk dapatkan nama, nombor telefon dan email customer sahaja. So anda boleh letaklah headline dia, daftar kelas percuma terhad kepada 50 orang terawal sahaja daftar sekarang. Dan boleh letaklah gambar, poster image. Untuk file letak gambar hari ni lah. Letak. Sama juga dia punya poster. Kalau untuk size banner opt-in form ni pula dia ada sizing dia. Dan juga pastikan ada 200 KB saja. Yang ini untuk opt-in form dia berbeza dengan order form lah sebab dia gambar memanjang. Nanti Farah bagi untuk sizing dia. Tapi kalau anda nak letak gambar kotak, saiz kotak tu pun tak ada masalah. Boleh juga. Kena masukkan link TikTok. Bukan link TikTok Cik Aina. Yang ini untuk buat ads. So anda perlu letak tracking pixel TikTok maksud saya. Tak apa Cik Aina, nanti boleh kontak dengan tim ya untuk soalan lebih lanjut. So kat sini anda boleh letak macam mana nak kurangkan saiz gambar tu. Tuan Edwin, anda boleh pergi ke Google, anda search sahaja cara untuk resizekan gambar, nanti tuan boleh resizekan balik. Dia ada dalam Google banyak apps yang percuma, anda boleh masukkan dan anda boleh resizekan gambar tersebut. Google sahaja type resize gambar and then nanti dia akan keluarlah, anda pilihlah berapa sizing yang anda mahukan. Dekat sini sama juga, kita ada template kita sediakan, boleh letak and then anda boleh letaklah copywriting yang anda nak letak. Contoh Farah letak kat sini, jom belajar bersama kami. Contohlah, ni contoh. So boleh letak big headline here. Lepas tu anda boleh buat pilihan sama ada email tu wajib letak ataupun optional. So kalau wajib letak wajib lah. Ada button untuk kita tulis submit now ataupun daftar sekarang. Kalau tak nak bahasa Inggeris boleh tukar bahasa Melayu. Daftar sekarang, anda boleh customize lah semua ni sekarang. Footer ni maksudnya bahagian bawah sekali. Contoh anda nak letak website anda ataupun reserve ada daripada ni, boleh letak dekat bawah ni. Untuk video dalam ni boleh letak. So untuk video Farah tunjuk, tapi video pastikan anda masukkan melalui YouTube dulu. Upload dulu dalam YouTube and then anda boleh publishkan. Cara dia macam mana? Pergi dekat bahagian button ni, nampak tak button plus ni? Anda tekan embed. Dekat embed ni anda letak link video YouTube anda. Contoh Farah nak letak, sekejap Farah cari video YouTube puasa. YouTube. Contoh anda ada masukkan video anda, uploadkan link YouTube, uploadkan YouTube anda dulu. Sasut pula. Kuasa.io. Kita ada juga link YouTube. Contoh Farah nak masukkan video, sekejap Farah cari dulu. Contoh Farah nak masukkan video daripada kuasa ni. Contoh nak masukkan video yang ni lah. Demo kuasa. So boleh
tekan dekat bahagian share ni, anda tekan. Tapi anda bukan share link tau, anda kena tekan link embed. Anda kena tekan embed dulu. Tekan embed, embed ni maksudnya daripada video lah, and then anda tekan copy dekat bawah ni. And then anda pastekan link tersebut dalam embed dekat dalam inform ataupun order form. Dua-dua pun boleh. So caranya Farah tunjuk balik semula, tekan gambar plus. Lepas tu pergi dekat embed, letakkan link embed tadi. Dia akan keluar macam ni lah, panjang macam ni. Dan tekan responsive video dan tekan insert. Tada! Dah keluar video YouTube anda. So nice tak kalau anda letak testimoni, gambar produk ataupun untuk orang lebih trust. Anda rasa best ke? Sangat best. Cuba komen dekat bawah. Seronok kan? Boleh letak gambar. Sangat mudah. Dan sistem ni memang sangat mudah kalau anda dah faham guna. Memang sangat best. Anda boleh tukar-tukar, anda boleh edit. Contoh kalau anda dah buat order form dan opt-in form anda, tapi anda rasa macam tak menarik, macam tak ada orang tengok pun, so anda boleh improvise dari masa ke semasa. So anda boleh tekanlah update and publish. Okay, dah tekan update and publish, dia akan siap lah. So boleh tekan dekat link dekat atas, URL macam biasa. And then dah siap, tada, so dia keluar. Video tadi dia keluar dekat bahagian bawah sini lah. So customer anda boleh tekan dan boleh tonton video tu lah. Macam ni. So ini untuk opt-in form, dia boleh isi dan data-data dia akan masuk dalam tagging. Dalam tagging mana nak dapat database tu? Okay, after submit dekat bawah ni, tak habis lagi tadi. After submit, boleh kita shortenkan URL tu? Yes, boleh Tuan Edwin. Anda boleh guna sama ada guna link bit.ly ataupun anda boleh masukkan custom domain anda. So untuk daripada list yang action after submit ni maksudnya lepas customer isi data yang kat sini, kat mana dia akan keluar. So anda kena letakkan dalam tagging lah. Masukkan dalam tagging. Lepas tu contoh tadi kita buat tagging bulan Ogos. So Farah nak data customer ni masuk ke dalam tagging bulan Ogos. Ni bergantung atas subscription juga ke? Boleh guna. Okay. Maksud maksud Tuan Umar bergantung atas subscription tu macam mana. Sebab untuk package profesional memang daripada starting profesional dah boleh buat opt-in form dan order form juga. So tak ada masalah. So yang ni untuk custom domain. Kalau anda ada domain anda boleh pilih. Dan thank you page anda boleh customize lah. Lepas customer isi akan keluar ayat apa dekat sini. Dan anda boleh update and publish. So itulah untuk opt-in form. So anda semua masih bersama saya lagi ke? Macam mana? Ada apa persoalan lain tak yang anda nak tanya untuk kuasa sale hari ini? Ada tak? Okay, custom domain tu anda boleh linkkan dengan domain anda dengan NetKL ataupun anda beli NetKL. Okay, untuk yang custom domain ni anda boleh kontak dengan tim support kami untuk kami bantulah Tuan Edwan. Boleh kontak dalam Facebook. Cik Aina tanya domain tu apa? Domain tu yang atas ni Cik Aina. Yang nama atas ni demo kuasa Farha, maksudnya link URL store kita. Okay. So itu sahaja untuk hari ini. Actually Farha nak tekankan untuk kuasa sale dengan kuasa blast sahaja. Untuk kuasa CRM insyaAllah nanti kalau sempat anda boleh tengok video tutorial, boleh tengoklah cara untuk kita guna. Sebab dalam tutorial actually kita dah ada ajar untuk kuasa CRM. Sebab kita punya kelas hari ni sampai jam 11 saja, ni pun dah terlebih 11.3 minit kan. So Farha nak buka kepada sesi Q&A. Ada lagi tak soalan? Untuk berkaitan dengan kuasa. So anda boleh pergi boleh pergi kat YouTube kuasa, and then anda boleh pergi kat video dekat sini banyak tutorial kita ajar. Contoh ni ada cara set up Telegram. So kat sini kita ada coach Wan Fahmi kita yang ajar untuk tutorial cara gunakan sistem. Kalau anda tak faham juga tengok by video, anda boleh pergi ke .kuasa.io. Kat sini adalah tutorial kita. Ataupun anda pergi dekat bahagian tepi ni, ada tulis tutorial. Okay, anda boleh tengok dalam ni tutorial lah. Okay, Tuan Edwin boleh tengok link yang tim kita Cik Jana sediakan untuk
Tengok. Okey. Ada lagi tak soalan-soalan lain yang Farha terlepas? Okey. So anda semua sebelum Farha akhirkan kelas, seronok tak dapat kelas macam ni? Siapa yang rasa seronok cuba komen seronok. Belajar sesuatu tak anda? Seronok tak? Farha nak tengok. Alhamdulillah Tuan Ifan, terima kasih belajar benda baru. Seronok tak anda? Anda semua. Okey, kalau kelas online pun dah seronok, apatah lagi kalau anda nak tak datang ke office kita, kita ajar secara face to face, terus buat. Siapa nak dekat sini? Farah nak tengok dulu. Seronok, seronok tapi laju sangat. Tak apa Tuan Edwin, Farha akan bantu Tuan Edwin, boleh kontak dengan tim, depan ni boleh PM tepi lah, kita bantu. Ya, package 3 bulan boleh buat blasting. Boleh buat blasting Cik Siti Azura. Boleh. So, siapa yang kata seronok tadi? Nak tak Farha ajak anda untuk pergi ke office kita belajar secara online? Kalau nak, Farha nak buka seat tau sekarang. Tapi kalau tak nak, Farha tak payah offer lah. Kalau nak, cuba komen nak. Nak tengok ramai tak yang komen nak. Kalau ramai komen nak dalam 10 orang baru Farha buka offer tu. Farha baru nampak 1, 2, 3, Tuan Azam. Lagi komen nak lagi. Yes, lagi advance. Betul. Cik Nur Ismail, lagi advance daripada ni. Kita ajar terus marketing, macam mana nak buat, tip and trick. Macam tadi Farha just sentuh secara basic saja. Tapi yang ni kita akan bersama coach certified Fani Ivo. Kita belajar secara lebih detail copywriting. Macam mana anda nak letak copywriting anda? Macam mana customer nak bagi lagi seronok baca iklan anda? Berbaca je terus beli. Siapa nak? Masya Allah. Yes, betul. Jadi untuk kelas offline ni kita ada tarikh. Yes, kita dah ada tarikh. Saya tengok dekat sini tim dah bagi tarikh. Tarikhnya adalah pada 8 September 2022. InsyaAllah pada hari Khamis bulan hadapan di Wisma Final Ivo. Cik Jana dah bagi link dah. So anda boleh daftar sekarang sebab seat sangat terhad ya tuan-puan, sebab sebelum ni pun kita ada buka tapi kita tak boleh nak terima ramai sebab kita memang limited khaskan untuk anda belajar. Jadi siapa yang berminat boleh daftar dekat link yang Cik Janah bagi dekat bawah ni tadi. Boleh. Boleh daftar sekarang, so anda boleh masuk ke dalam puasa. So dekat dalam tu anda insyaAllah dengan kehadiran anda ke dalam kelas kami hari ini, nanti akan lagi banyak lagi belajarlah daripada hari ini. So sebelum berakhir kelas kita hari ini, boleh tak Farha nak anda semua buka onkan kamera sebab kita ada sesi foto. Kita nak pakai gambar lah, kita nak shoot. Betul, gambar Tuan Ifan ada sebab Tuan Ifan antara orang yang terawal dia datang kita punya kelas. Alhamdulillah. So Farha nak anda semua boleh tak onkan kamera anda dulu sekejap je sebab kita nak ada tak gambar lah. So untuk kelas hari ni, so Farha kita boleh take notekan hari ni punya attendant yang datang. So mana tahu insyaAllah dalam masa akan datang anda boleh tengok balik gambar ni dan anda adalah antara insan-insan yang pertama insyaAllah boleh berjaya, boleh buat sale yang berjuta-juta. Amin. Okey, boleh buka kamera dulu. Wah, ramai rupanya. Farha ingatkan Farha cakap seorang tadi. Wah, ada Tuan Jabir. Selamat Tuan Jabir. Ada Puan Azian, ada Tuan Firdaus. Ada juga Tuan Henry Lawrence. Hai. Tuan Azan Khalid. Ramai ni nak sebut satu-satu ni. Tuan Hamid. Puan Nur Ismail. Okey. Jadi kita akan tag gambar lah. Okey. Kamera tak detect, tak apa. Yang mana tak dapat buka kamera tu tak apa. Kita boleh rekodkan lah nama anda. Okay, nampak juga. Okay. Jadi Farha akan pass kepada Cik Puan Janah kita untuk tagak gambar ya. Okay, Cik Janah kata ready dah ya. Okay, silakan Cik Janah. Alright, okay, terima kasih Cik Puan Farha. Okay, so macam mana kelas hari ni? Okay ke okay sangat? Okay ke okay sangat? Cik komen sikit. Okay tak kelas hari ni? So terima kasih kepada yang komit. Okay, so hari ni Jana nak sesi fotografer. Okay, sekejap
Alright. Okay. Alhamdulillah. Terbaik. Alhamdulillah. Alright. Okay. Sekejap Alright. Kita pergi page yang pertama dulu Alright. Tak buka semua tu. Semua ada yang tak boleh buka tu Irwan. Dia ada masalah juga. Alright. So, sekejap Sian. Kita pergi page yang pertama dulu. Nanti saya akan pergi ke page kedua. Alright. Okay. 1, 2, 3. Alright. Sekejap sekejap. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kejap. Sekejap. Kejap. Okay. Okay, untuk page yang kedua. Okay, page yang kedua. Okay, 1, 2, page 3. Alright, okay. Okay, terima kasih semua. Okey, terima kasih untuk pengetahuan anda. Cik Puan Jana kita kurang sihat ya. So boleh doakanlah semoga Cik Puan Jana kita cepat sembuh insya-Allah. Kesian dia demam ya. Kepada anda mana yang tak sihat pun Farah doalah semoga cepat sembuh sebab sekarang pun musim kan. So boleh jaga diri, jaga kesihatan. Jadi itu sahaja daripada Farah. Segala yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang dari sendiri dan Farah akan perbaiki. Terima kasih kepada anda semua yang hadir. If anything anda ada soalan apa-apa, feel free untuk contact team support kita dan boleh bagi kesabaran yang penuh lah sebab kita pun ada ramai customer juga, kadang-kadang ada yang terlepas, boleh contact kita semula lah. Kami minta maaf sangat-sangat. So boleh contact kita, try chat banyak kali pun tak apa, kita boleh bantu untuk anda lah. So Cik Jana ada bagi link dekat dalam chatting, boleh contact dekat dalam Facebook. So if anything ada apa-apa soalan lain ataupun nak masuk yang kelas offline tadi, boleh contact dengan tim kami, kita akan bantulah. So itu sahaja. So Farha tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Al-As. Baik, terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Pagi.